Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam bumi kenyarang. Bertemu kembali di Festival Sarawak Kiana 2021. Saya Anissa Sakinah, hos anda untuk hari ini. Apa khabar anda semua di rumah? Diharapkan semua berada dalam keadaan yang sihat. Untuk program hari ini, kita akan membawakan khas kepada anda demonstrasi masakan tradisional kaum Jatimerek dan Kedayan. Tapi sebelum kita menyaksikan demonstrasi mereka, saya mohon anda semua yang berada di rumah yang menyaksikan sesi kita pada hari ini untuk share, like dan tag sanak saudara, kawan-kawan dan keluarga untuk bersama dengan kita. Boleh? Baiklah, untuk demonstrasi masakan tradisional yang pertama, mari kita bersama dengan Persatuan Jatimerek Miri. Jom kita saksikan. Assalamualaikum, selamat pagi. Kami, wanita Persatuan Jatimerek Miri, pada pagi ini akan membuat demo masakan yang bertemakan daun untuk program Sarawakannya tahun 2021 Pustaka Negeri Sarawak. Saya perkenalkan bersama saya antara wanita Jatimerek, Puan Hajijah, Puan Abibah, Puan Hajah Melati dan saya sendiri, Cik Robiah. Untuk pagi ini, demo masakan kita menggunakan berbagai daun yang ada di sini. Antaranya ialah daun hawa ataupun daun pawas, daun sikel ataupun singkel ataupun bues dalam bahasa Merek. Di sini kita ada daun kunyit untuk masakan kita, daun unyik, tutup Merek, daun jeraat ataupun bayam nur, dan ini adalah daun bagu bahasa Merek kami ataupun dikenali sebagai daun sabong dalam bahasa Iban. Selain daripada itu, kita ada nyubu ataupun rebung, kita ada timun bedai ataupun timun taun ataupun timun Iban kata orang. Selain daripada itu, kita ada tefuh tejuk ataupun tebu telur yang digunakan dalam masakan untuk empat masakan yang akan diadakan. Selain daripada itu, kita ada serai, kunyit, cili, bawang merah, bawang putih, bawang maang, bawang hutai, dan kita ada lebah ataupun lengkuas, kunyit ataupun unyik digunakan dalam masakan. Selain daripada itu, kita gunakan sejenis yang paling istimewa. Dulu kita tidak ada ajinomoto dalam masakan. Jadi ini adalah ikan salai, dan salah satu cara untuk mengawet ikan yang diperolehi, kita kenali ini sebagai tipus. Cara membuatnya ialah ikan seperti ikan parang biasanya yang diambil akan direbus. Selepas direbus, dikeluarkan tulangnya, dibuang tulang dan akan ditumbuk hingga lumat, dan isinya akan disalutkan dalam daun silat ataupun daun silat. Kemudian yang ini akan disalai, diikat biasanya, dan yang ini akan disalai di atas para kayu api. Jadi ini adalah seperti teknik pengawetan. Nombor keduanya ada, selain daripada menggunakan ikan bilis atau pusuk, kita menggunakan bahan ikan salai seperti ini yang dikenali sebagai tipus. Jadi saya serahkan kepada Puan Hajijah untuk masakan seterusnya, iaitu hari ini kita akan membuat apap hutak sel daun hawa. Nama masakan kita apap hutak sel daun hawa. Cara bahan-bahan dah dicampur seperti kunyit, bawang dan serai diperap.
Bila dah diperap, kita masuk dalam kuali kita. Okay, tuangkan minyak. Ini minyak kelapa. Minyak kelapa, gunakan minyak kelapa. Masuk sedikit air. Biasanya selain daripada ikan haruan, kita menggunakan ikan keli, ya. Boleh kan? Jadi inilah dia masakan pertama kami pada hari ini, iaitu huta, sel, hana, daun hawa, ikan toman, dan kita boleh gunakan ikan haruan, ikan sungai seperti ikan keli pun boleh, yang dimasak dengan daun pawas, masak kunyit lah, ya. Okey, itu saja. Okey. Pada hari ini Puan Hajijah akan memasak hana sek agang, hana unyit ataupun undang masak kunyit. Dan antara bahan yang digunakan yang ni kita gunakan udang galah. Kita hari ini akan menggunakan bawang merah, bawang putih, kunyit, serai, ya. Serai yang telah dititik, semua yang ditumbuk. Selain daripada kita gunakan asam payak ataupun dalam bahasa Mirek asam lupai. Dalam Melayu asam kelubi. Dalam bahasa Melayunya asam kelubi. Bahasa Sarawak asam payak lah. Dan selain pada itu kita menggunakan daun kunyit, yang akan menaikkan aroma masakan sek hana unyit. Dan selain daripada itu kita menggunakan timun bedai ataupun timun tahun lah, timun bantat. Kalau orang Kedayan yang sebut macam ialah. Okey. Jadi kita mulakan Kak Hajijah. Okey, hari ni kita mula masak udang galah, masak kunyit. Okey. Ni hidupkan api. Ni ayah upai dah. Menggunakan minyak kelapa. Bismillahirrahmanirrahim. Tambah sikit. Okey. Panaskan minyak. Panaskan minyak. Okey. Minyak dah panas. Minyak dah panas, kita masukkan bahan-bahan tadi. Yang ditumbuk. Kita tumis sampai naik bau kan Kak Hajijah? Okey, sampai naik bau. Tumis hingga kering. Hingga keluarkan bau, naik bau. Kita masukkan timun dulu. Timun. Okey. Masukkan timun dulu. Masukkan air. Lembutkan timun. Bukan fetip. Masukkan sedikit air. Kap tabeh ada apa? Okey, kita tutup sekejap. Kan daun singkil ataupun daun bues-bues. Separuh aja. Okey. Daun kunyit. Daun unyit. 3 biji. Untuk 1 kilo udang. Okay. Masuk garam dulu. Kami masuk garam dulu. Tahu tu boleh tadi. Sama masak. Okey, kita masukkan ketugang. Masak. Okey, saya aja. Lagi sikit lagi. Nyukur tak betul. Lauk dah. Beginilah dia cara memasaknya tadi. Dengan timun tahun ataupun timun bedai, timun bedai,
lupehnya, daun buis-buis, telau sikil untuk masak undang, masak kunyit kan, kerja. Jadi kita kembali lagi dan seterusnya kita akan masak hana ujen jeraat, hana lemah. Antara bahan yang digunakan adalah bawang merah, bawang putih, cili, ikan bilis yang ditumbuk. Kita campurkan dengan belacan ini. Dan daripada itu kita ada ujen jeraat ataupun bayam nur. Yang ini ulat bel ataupun yang dikenali sebagai cendawan hitam lah. Bahasa Inggerisnya black fungus. Kita gunakan anak jagung yang dipotong kecil-kecil. Yang ini tipus huta yang disalai, ikan yang disalai dan dimasukkan ke dalam daun silat. Begini rupanya. Okay. Dan juga santan dan garam. Jadi kita mulakan. Masak api. Masukkan serai. Masukkan minyak. Panaskan minyak. Kita masukkan serai. Kita tumiskan bawang. Kau ada bocel ni. Api ini tidak berapa. Tumis sehingga naik bau. Sayur jeraat ini atau bayam mahmur, selain dia dimasak lemak, dia boleh ditumis ataupun dimasak rebus dengan serai ya. Dan ayu pun anak jagungnya. Kita masukkan daun jeraat, ujen jeraat. Huta sebagai perasa kepada makanan kita. Dan kemudiannya kita masukkan santan. Biarkan sayur tu kita tutup dulu. Okay, dan dah pun masak ya, sayur kita dah pun masak. Untuk resipi keempat daripada Persatuan Jatimirek, saya akan memasak sayur rampai yang dalam sebutan bahasa Mirek ujet hana ajik kelatau. Maksud kelatau baling apa saja, janji semua masak dan sedap ya. Mula-mula kita panaskan air ya. Kalau tak cukup kita tambah air sikit. Dan kita masukkan Antara bahannya serai ya, bahan utama. Lepas tu sedikit lengkuas muda, irisan lengkuas muda ataupun umbut lengkuas kalau ada ya. Dan kita masukkan semuanya dihiris, iaitu bawang merah, bawang putih dan sedikit tentunya bahan yang paling membuat bangkit rasa enak untuk
masakan air iaitu tradisi kita iaitu belacan ya. Kita masukkan semua. Oleh kerana air ini tadi dah menggelegak, maka saya masuk ke bahan utama lagi, kulat putih ya, yang telah disiat-siat saja. Dalam bahasa Miri, mirai ulat taon ya, yang sentiasa tumbuh pada batang pokok-pokok yang sudah mati selepas hujan. Okey, kita siap gini aja. So sangat praktikal cara masak ini mirai. Lepas tu kita masukkan bahan yang agak keras, anak jagung ya, anak ganom. Apang ganom, anak ganom. Apang ganom. So, kita tutup sekejap. Biar menggegak. Dan seterusnya bahan kita ada adalah tebu telur. Dalam tutup mirai, tefu tujuk. Ini sangat unik sebab ia merupakan satu tanaman ya, yang kami tak tahu dari mana asalnya, tapi memang sangat popular di kalangan masyarakat Jatimirai. Selain daripada masak rebus, dia boleh ditumis tepu tujuk. Ya. Dan satu lagi keunikan masakan Jatimirai, kita ada tipus. Tipus merupakan isi ikan yang lebih ya. Dari ikan parang dia. Kalau tak boleh dijual oleh nelayan, mereka akan buat secara pengawetan. Isi ikan direbus, lepas tu dipadatkan, dibungkus dalam daun irik dan daun silat, dan akan disalai atas para tempat kita memasak di para kayu api ya. Okey. Baiklah, seterusnya kita masukkan tepu tujuk. Tefu tujuk iaitu tebu telur tadi ya. Dia akan memecah nanti apabila dimasak. Dia akan berderai. Ya, kita gaul. Okey, masakan kita dah cantik. Rebusannya. Maka yang terakhir sekali saya akan masukkan garam. Bau pun harum, semerbak. Saya akan masukkan garam. Dan selepas ni, lepas saya gaul, saya tutupkan api, tutupkan tudungnya supaya ianya mesra dan lembut sekata ya. Okey. Baik, itu saja, sekian. Baiklah, saya dah matikan api, masaknya dah mesra. Sekarang ni masa untuk kita menghidangkannya. Inilah sayur rampai Hana Kelatau. Sebenarnya inilah resep yang paling sihat untuk kita amalkan. Tidak semestinya bahannya begini, kita boleh pilih mana-mana sayur-sayuran yang berkenaan ataupun yang mana kamu suka, asal saja bahan utamanya mesti ada tipus ya. Dan anak jagung sebab ini pemanis saja ya. Baiklah, beginilah rupanya. Okey. Selamat menjamu selera yang sihat. Terima kasih. Inilah masakan kaum Jatimirai yang telah kami persembahkan pada hari ini yang bertemakan segala dedaun di sini. Mula sekali tadi adalah hutak apap, hutak sel, hutak toman, masak apap, baik daun hawa, diikuti dengan yang kedua sek hana unyi baik timun bedai, iaitu
udang masak kunyit dengan udang galah masak kunyit dengan timun tahun ataupun timun iban dalam bahasa Sarawak. Yang ketiga adalah sayur bayam maho ataupun ujet jeraan hana lemah, masak lemak. Dan terakhir adalah sayur rampai idemirek yang berasaskan tipus dan juga daun bagu dan segala anak jagung dan rebung pulat. Wow, sedap sungguh masakan mereka tadi. Bahan-bahan yang digunakan pun sangat mudah didapati. Silalah mencuba hidangan itu untuk makan malam keluarga anda hari ini. Untuk mengenali kaum Jatimirik dengan lebih dekat lagi, bolehlah membaca buku ini. Buku yang bertajuk Seni Ukuran Perkumpulan Lama Jatimirik. Kepada sesiapa yang berminat, bolehlah dapatkan di kaunter perkhidmatan Pustaka Negeri Sarawak dengan harga RM150 sahaja. Baiklah, seterusnya mari kita saksikan pula demonstrasi masakan tradisional kaum Kedayan. Jom kita saksikan. Salam sejahtera dari kami Persatuan Kedayan Miri. Hari ini mereka akan mendemokan masakan pais. Menggunakan ikan krisik, bawang halia, cili merah, bawang putih, serai, daun kunyit, bawang, asam. Cara membuat pais. Pertama, kita menggunakan daun pisang, di bawahnya daun simpo. Bawang putih, halia, serai, asam awi, asam ada dalam 4-5 keping aja lah, takut masam jadinya. Cili merah, last sekali masukkan garam sedikit ya. Oke, cara melipat pais dalam daun pisang dan daun simpo. Coba saja. Koyak tapi. Hilangkan. Kita sematkan dengan batang sate untuk mengukuhkan daun-daunnya. Sebelah ini. Ini keadaan buka. Oke, kita masukkan dalam tos untuk dipanggang. Pais sudah masak Masakan yang kedua ialah daging payau masak asam kunyit. Bahan-bahan cili merah,
bawang putih dan bawang merah, halia, serai, kunyit, asam awi. Keseluruhan hendaklah ditumbuk. Pertama sekali kita masukkan air dulu. Air dahulu. Daging payau tu namanya sama dengan daging rusa. Okey, kita masukkan daging payau ataupun daging rusa dia. Slow lah. Jangan kabut. Payau ni baru sedia lah. Kita masukkan asam awi. Dan tunggu. Garam sudah siap dah. Garam jangan banyak gila lah. Takut masin kena. Mesti cukup rasa. Kita tunggu menggeledak. Kuat kah? Dan kunyit. Tabur dikit lagi. Okey. Kita tunggu mendidih sehingga masaklah. Okey, masakan kunyit payau dah ada mendidih, menggeledak. Jadi kita nak tukar ke mangkok lah. Okey, masakan ketiga daripada Persatuan Kedaian Miri. Nama masakan masakan berdudun. Berdudun. Bawang merah, bawang putih, cili merah telah di blender. Akan dimasukkan dalam anak jagung. Bahan kedua, timun batat. Masakan kita ya hari ini ada makan minyak, semua rebus. Kita tunggu hingga masakan menggeledak, mendidih. Last sekali kita masuk daun pucuk timun. Pucuk timun masuk dia. Garam cukup rasa lah, Jadi sudah. Menu kita yang keempat adalah sayur rebung masak santan. Pertama kali kita masukkan santan. Rebung kita masakkan terlebih dahulu biar sampai lembut. Masukkan rebung yang telah dimasak awal tadi. Kemudian kita masukkan pati santan. Kita masukkan udang segar. Tunggu hingga mendidih. Okey, kita masukkan bawang yang telah dipisah, cili dan belacan sedikit. Akhir sekali daun baguk.
supaya terang. Kita tunggu hingga mendidih. Jadi menu kita yang terakhir, yang kelima adalah kerabu ulam-ulaman. Pertama, kita akan masukkan daun pegagar. Daun pegagar, daun rancah-rancah, kantana, daun kunyit, bawang merah, bawang putih, cili, cabai merah. Ini dah pedas. Bahan yang telah ditutuk, bahan yang terdapat di dalam bahan tu, udang kering, bawang merah, bawang putih, cili. Sudut. Okey, kita gaulkan. Kita gaulkan terlebih dahulu. Kita letak sedikit garam. Kita perahkan air limau. Kita gaul sekali lagi. Khasiat daripada kerabu ulam-ulaman ni boleh melancar perjalanan darah. Awet muda. Kalau yang ada macam darah tinggi ke apa, boleh. Okey, kita tutup, biarkan sekejap untuk meresapkan air limau, garam. Ini adalah menu-menu masakan daripada etnik kaum Kedayan. Menu yang pertama, masak pais ikan kerisik. Menu yang kedua, daging payau masak asam kunyit. Menu yang ketiga, gulai berdudun. Menu yang keempat, rebung campur beraguk masak lemak. Menu yang kelima, kerabu ulam-ulaman. Sedap dimakan bersama nasi dalam daun upih. Kami dari Persatuan Kedayan Miri ingin mengucapkan terima kasih kepada Pustaka Negeri Sarawak. Yeay! Nampak sedap kan masakan mereka? Kami harap anda mencuba resipi-resipi ini dan kongsikan hasil hidangan anda dengan kami di sosial media dengan hashtag Festival Sarawak Kiana dan Pustaka Negeri Sarawak. Baiklah, kita sudah berada di penghujung rancangan. Sekiranya anda terlepas sesi ini pada hari ini, anda boleh melihat semula melalui Facebook ataupun YouTube Pustaka Negeri Sarawak. Dan jangan lupa untuk bersama dengan kami pada esok hari untuk pameran seni visual media rawatan tradisional kaum Kenyah pada pukul 12.30 hari. Tradisi kita, khazanah kita. Jumpa lagi.